Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan kelas bahasa Arab kita. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan ulang kaji apa yang telah kita belajar pada minggu lepas untuk pembelajaran yang ketiga iaitu Ad-Darsul Salis. Kemudian kita akan ambil pembelajaran baru untuk Ad-Darsul Rabi'. Jadi untuk Ad-Darsul Salis saya ulang secara ringkas apa yang telah kita ambil pada minggu lepas adalah kita cuba untuk mempelajari bagaimana penyebutan perkataan-perkataan Arab yang bila mana dia datang dengan lafaz umum, maka kita akan baca dia dengan dhammatain ataupun dua baris hadapan bagi perkataan tersebut. Kemudian kalau dia tambah alif lam, maka dua baris hadapan itu akan berubah menjadi satu baris sahaja. Kemudian kita juga telah bincangkan pada minggu lepas berkaitan dengan huruf-huruf alif lam syamsiah dan juga huruf-huruf alif lam qamariyah. Apa yang dimaksudkan dengan alif lam asyamsiah? Alif lam asyamsiah adalah huruf-huruf yang bila mana ada penambahan alif lam, maka kita tidak akan menyebut huruf lam tersebut. Dia dinamakan sebagai alif lam syamsiah seolah-olah kita melihat matahari pada waktu siang hari. Kita tahu matahari itu ada, tetapi mata kita dia jadi kabur. Kita tak dapat tengok dengan jelas matahari tersebut. Jadi dengan sebab itu dalam bahasa Arab setiap huruf yang bila mana bertambah dengan alif lam, maka dia akan menyembunyikan lam tersebut. Seperti asyamsu. Asyamsu. Kan? Dia sebenarnya dia ada alif lam shim mim shim. Asyam alif lam shim mim sin. Asyamsu. Tapi bila mana ditambah alif lam, seolah-olah kita menyembunyikan lam tersebut, maka kita akan terus pergi ke shin. Asyamsu. Itu ataupun as-sadru. Kan? Dia sepatutnya alif lam sad dar ra. Tapi bila ditambah alif lam tu, kita seolah-olah menyembunyikan huruf lam dan kita menyebut as-sadru. Kita terus kepada huruf yang selepas lam. Itu berkaitan dengan alif lam syamsiah. Kemudian kita telah ambil dan pelajari tentang alif lam qamariyah. Apa yang dimaksudkan dengan alif lam qamariyah adalah bila mana kita melihat bulan pada waktu malam, kita akan nampak jelas bulan tersebut. Kan? Dia tak seperti mana kita melihat matahari. Kalau dia bulan, anak bulan, bulan sabit, kita akan nampak bulan tu bentuk bulan sabit. Jadi dia tak nampak macam silau ataupun dia jelas kita boleh lihat. Maka dengan sebab itu disebut sebagai alif lam qamariyah. Maka bila mana satu-satu perkataan itu ditambah dengan alif lam, maka kita akan menyebut perkataan itu dengan jelas. Contohnya baitun, bila ditambah alif lam dia jadi al-baitu. Kita tak sebut ab-baitu, tapi kita sebut al-baitu. Kita mengekalkan huruf lam yang ada pada kalimah tersebut. Jadi itu yang telah kita ambil pada minggu lepas. Kemudian kita juga dalam hiwar kita ataupun perbualan kita, kita telah pun mempelajari bahawa setiap perkataan yang datang selepas kalimah uridu, iaitu saya hendak,
maka dia mesti dengan berbaris atas. Contohnya, uridu qalaman. Uridu qalaman. Saya nak pen. Kalau perkataan asal dia adalah qalamun. Tetapi bila mana datang dengan perbuatan uridu, iaitu saya hendak, saya mahu, maka qalamun dia akan menjadi qalaman. Uridu qalaman. Jadi itu yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Dan insya-Allah pada minggu ni kita akan cuba ulang kaji terhadap apa yang telah kita ambil pada minggu lepas. Jadi kalau ada pelajar-pelajar yang bersama dengan saya pada minggu lepas, jadi saya akan soal lah, kita akan cuba tengok pada perkataan-perkataan yang ada ini, bagaimana bila mana dia telah berubah. Maksudnya bila ada penambahan alif lam, bagaimana penyebutannya. Boleh? Saya mulakan dengan Puan Zabidah. Boleh Puan Zabidah? Kita tengok pada ujian ataupun latihan yang saya buka muka surat ni. Boleh nampak tak muka surat yang saya buka ni? Boleh insya-Allah Ustaz. Okay. Puan sebut kalimah yang pertama, bagaimana sebutan dia. Kemudian kalimah yang kedua, bagaimana sebutannya dengan menyebut baris huruf terakhir, itu baris dia, baris terakhir pada kalimah tersebut. Boleh insya-Allah. Okay. Yang pertama Puan. Masjidun. Ahsanti. Al-masjidu. Kenapa yang pertama tu masjidun, kemudian yang kedua dia jadi al-masjidu? Sebab yang pertama tu dia tak ada alif lam, jadi dia ada tanwin di belakang. Ahsan. Yang kemudian yang kedua ni kenapa disebut al-masjidu? Sebab dia ada alif lam di hadapan, jadi dia tak boleh ada tanwin di belakang. Ahsan, barakallahu fik. Okey, kenapa kita sebut masjidun? Kita tak sebut masjidan ataupun masjidin? Ingat tak saya terangkan minggu lepas? Sebabnya asal bahasa Arab memang macam itu ya saya. Dia ahlan, barakallahu fik, barakallahu fik. Betul. Maksudnya setiap perkataan asalnya adalah dengan berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan. Dan dia akan berubah bila ada sesuatu yang merubahnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok perubahan baris tersebut. Kalaulah kalimah tu dia satu-satunya dia datang, kalimah tu tanpa ada apa-apa di hadapan dia, maka kita kena sebut dengan baris dhammah ataupun baris hadapan. Ahsanti, barakallahu fiik Puan Zabidah. Maksudnya masjidun, kita tak boleh sebut masjidan, kita tak boleh sebut masjidin, kita kena sebut masjidun. Okey, boleh tak saya tanya pada Puan satu soalan, kemudian Puan boleh gunakan mana-mana kalimah yang Puan ingat. Maza turidin? Ana uridu qalaman. Ahsanti, barakallahu fiik. Kenapa dia jadi qalaman? Sebab uridu. Okey, apa maksud ayat yang Puan gunakan tadi? Saya hendak pen. Ahsanti, barakallahu fiik. Maksudnya nanti kalau Puan pergi mana ke negara Arab, contohnya kalau saya kata saya nak air, Puan boleh sebut tak bagaimana? Ana uridu ma'an. Ahsanti, barakallahu fiik. Penggunaan, masya-Allah, tabarakallah. Okey, kita pergi kepada yang nombor 2, Puan Rashidah Wari bersama dengan saya tak pada minggu lepas? Ya, insya-Allah Ustaz. Okey, teruskan pada kalimah yang kedua. Al-masjidu. Dah ada al-masjidu kita dah ambil, maksudnya kalimah yang kedua. Kalimah pertama masjid, kalimah yang kedua ni okey. Al-ma. Jadi al-maun, al-ma'u. Al-ma'un. Al-ma'u. Al-ma'u. Ke al-ma'un? Mana yang betul? Al-ma'u. Ahsanti, barakallahu fiik. Yang kedua? Ma'un. 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 Ya. Apa maksud ma'? Ma' tu air. Ahsanti, barakallahu fiik. Kalau saya nak sebut saya hendak air, bagaimana penyebutannya? Uridu ma'an. Ahsanti, barakallahu fiik. Maksudnya kalau dia hanya berdiri ataupun dia ada satu perkataan sahaja, maka kita akan sebutkan dengan perkataan dhammah ataupun al-ma'u.
Ma'un. Bila kita kata saya hendak air, maka dia akan jadi ma'an. Uridu ma'an. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Puan Nur Hayati, Puan bersama dengan saya tak minggu lepas? Ya, saya. Okey, perkataan yang ketiga. Yang pertama masjid, yang kedua al-ma', yang ketiga apa? Al-baitu. Al-bai. Kalau dia tak ada Al-baitu. alif lam, dia akan sebut dia akan jadi apa? Baitun. Baitun. Ahsanti, barakallahu fiik. Kalau saya sebut saya hendak rumah, bagaimana saya nak sebut ayat tersebut? Yuridu baitan. Yuridu. Saya. Oh, ana. Ana. Ya. Yuridu. Uridu. Kalau saya Uridu. guna dengan alif. Uridu. Kalau Puan sebut yuridu tadi, maksudnya dia yang nak. Tapi kalau saya, maksudnya kita kena guna perkataan ana uridu. Uridu. Okey, ahsanti. Maksudnya macam mana sebut? Ana uridu. Ana uridu baitan. Ahsanti, barakallahu fiik. Tahniah. Okey, kemudian Puan Juli, perkataan yang seterusnya selepas daripada al-baitu, apa dia? Na'am Ustaz, sekejap. Al-baitu. Babun. Babun. Ahsanti. Kalau tambah alif lam dia jadi apa? Al-babu. 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 Ahsanti. Kalau saya hendak pintu, macam mana nak sebut? Uridu. Baban. Baban. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey. Boleh tak kalau saya nak tanya Puan, al-baitu, dia antara huruf apa? Huruf alif lam qamariyah ataupun huruf alif lam syamsiah? Qamariyah. Qamariyah, Ustaz. Kenapa qamariyah? Alif lam tu jelas dia punya sukun. Ahsanti, barakallahu fiik. Jelas. Al-baitu. Barakallahu fiik. Okey. Kita pergi kepada Puan Nur Hayati Hasali. Ada tak bersama dengan saya minggu lepas? Puan Nur Hayati Hasali bersama dengan saya tak minggu lepas? Puan boleh dengar suara saya? Puan Nur Hayati Hasali. Dengar Ustaz. Okey, ahsanti, barakallahu fiik. Selepas babun, kalimah apa? Qalamun. Qalamun. Kalau tambah alif lam dia jadi apa? Al-qalamu. Kalau saya nak sebut saya hendak pen, bagaimana? Uridu qalaman. Ahsanti, barakallahu fiik. Maksudnya puan-puan yang dah lepas tadi maksud sekadar nak menggunakan perkataan saya hendak, maka puan-puan dah alhamdulillah maksudnya. Kalau pergi saya nak air, saya nak pen, mungkin boleh cakap uridu qalaman, uridu ma'an, uridu labanan. Contohnya labanan adalah susu kan? Okey. Barakallahu fiik Puan Nur Hayati. Al-qalamu, adakah itu huruf apa? Al-qalamu? Alif lam qamariyah. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, kemudian Puan Rosni. Puan Rosni bersama dengan saya ke minggu lepas? Saya minggu lepas first time sama Ustaz. Okey, Puan boleh cuba untuk perkataan yang seterusnya selepas al-qalamu. Perkataan apa? Al-kalbu. Okey, sebutan dia al-kal? Bu. Ahsanti. Kalau tanpa alif lam, kita akan sebut? Kalau tanpa alif lam, al-kalbun. Kalbun. Kalbun. Ahsanti. Okey, kalau saya sebut saya hendak air, macam mana sebutan dia? Uridu. Uridu. Betul dah tu. Air yang ni. Ma'un ke ma'an? Ma'an. Ahsanti. Kenapa ma'an? Sebab datang kalimah sebelum tu adalah kalimah perkataan uridu. Setiap perkataan yang datang dengan uridu, selepasnya mestilah berbaris atas. Barakallahu fiik.
Okey, Puan Siti Azlin. Ya, saya Puan. Ya Puan, Puan apa tadi? Tak apa. Terima kasih. Puan Rosni ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Kalau ada tanya tak apa, tak ada masalah. Tak apa. Baru belajar. Okey, tak apa, barakallahu fiik. Tapi boleh faham insya-Allah. Maksudnya kalimah kalau dia tak ada alif lam, kita akan sebutkan dengan 2 baris depan. Contohnya kalbun. Bila dia tambah alif lam, dia akan jadi al-kalbu. Sekiranya dia berdiri dengan sendirinya, tak ada apa-apa ayat sebelum dia, maka kita kena sebutkan dengan 2 baris hadapan. Tetapi kalau dia datang perkataan-perkataan tertentu sebelumnya, maka dia akan berubah. Dia boleh jadi kalbin, dia boleh jadi kalban. Macam tadi contoh, uridu, kalau kata saya nak anjing, orang tanya nak kucing ke nak anjing? Saya kata saya nak anjing, maka saya akan sebut uridu kalban. Uridu kalban. Saya tak boleh sebut uridu kalbun. Kalau saya sebut uridu kalbun, itu dah salah kaedahnya. Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Puan Siti Azlin, selepas perkataan kalbun, perkataan apa? Perkataan komisun. Ma makna komisun? Kemeja. Kemeja. Ahsanti, barakallahu fiik. Kalau ditambah dengan alif lam, dia akan jadi apa? Jadi al-qamisu. Al-qamisu. Kalau saya nak kata saya hendak baju, kemeja. Uridu qamisa. Ahsanti, barakallahu fiik. Al-qamisu, alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Qamariyah. Alif lam qamariyah. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Okey, kemudian mubarak alaik, mumtazah. Kemudian kepada Puan Nursiah. Puan Nursiah. Ya, Ustaz. Masya-Allah. Kaifa haluki? Ana bi khair, alhamdulillah. Madza turidin? Ana uridu tufahan. Tufahan. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, kalimah yang seterusnya ba'da qamisun. Ma hadha? Ayu kalimah hadha? Waladun. Waladun. Idza kana fi ziyada alif lam, madza taqulin? Al-waladu. Al-waladu. Ahsanti. Al-waladu hadha min alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah. Ahsanti, barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Ba'du, Puan Roslina. Puan Roslina, minggu depan bersama dengan saya ke? Ya. Ahsanti. Ba'da waladu. Apa tu? Hajar. Al-hajar. Al-hajaru. Al-hajaru. Kalau dibuang alif lam, macam mana penyebutannya? Hajarun. Hajarun. Ahsanti, barakallahu fiik. Kenapa bila ada alif lam kenapa disebut al-hajaru tak disebut al-hajarun? Sebab ada alif lam. Ahsanti, barakallahu fiik. Kalau saya kata saya nak batu, macam mana penyebutannya? Uridu hajaran. Ahsanti, barakallahu fiik. Lepas ni kalau nampak batu, pergi Mekah nak kutip batu kan, nak melontar, orang Arab tanya nak buat apa? Nak apa? Uridu hajaran. Uridu hajaran. Insya-Allah. Insya-Allah. Dekat Muzdalifah kan nak melontar cari batu kan. Uridu hajaran. Maksudnya dia tahu puan nak cari batu untuk melontar. Okey. Masya-Allah, barakallahu fiik. Kemudian Puan Anita, selepas kalimah al-waladu. Tadi kita dah ambil dah al-waladu, kita ambil kalimah yang seterusnya. Apa kalimah selepas al-waladu? Himarun. Ma makna himarun? Keldai. Ahsanti, barakallahu fiik. Kalau ditambah, iza kana fi ziyadati alif lam, madza taqulin? Al-himaru. Al-himaru, barakallahu fiik. Kalau nak sebut saya nak keldai. Uridu himaran. Uridu himaran. Okey. Kalau saya tanya, Puan Anita, anti turidina al-hisana am al-himara? Uridu hisana. Ahsanti, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Masya Allah, anak murid saya ni semua cemerlang, terang hati semua, Masya Allah. Semua dapat jawab. Ini mudah, Masya Allah. Okey, Puan Aisyah. Himarun. La uridu himaran. Lah, Masya Allah. Naam.
Sebab himar ni antara binatang yang Allah SWT datangkan contoh-contoh dia pada contoh yang tak baik kan. Sebab Allah kata orang yang bila mana disuruh kepada sesuatu tetapi dia tak nak dengar, umpama himar yang menggendong buku. Dia bawa buku, dia tak tahu buku tu boleh memberi manfaat kepada dia. Kemudian ada hadis Nabi SAW, kalau dengar suara himar, maknanya himar tu dia nampak syaitan. Himar ataupun anjing. Tapi kalau dengar suara dikun, apa makna dikun? Ayam jantan. Kalau pada waktu malam dengar suara ayam jantan, maksudnya ayam jantan tu dia melihat malaikat. Maka kita diminta untuk berdoa. Ada hadis yang sahih. Ahsanti barakallahu fik. Anti akhtarti hisan, ma akhtarti himar. Hisan ahsan min himar. Masya Allah. Okey, Puan Siti Aisyah. Kalimah seterusnya, ba'dal himar, al-himaru. Apa dia? Puan Siti Aisyah bersama dengan saya tak minggu lepas? Saya tak tahu apa benda tu. Okey. Tapi Puan boleh cuba faham tak apa yang saya terangkan sebelum tadi? Saya tahu, tapi yang last tu saya tak tahu apa. Okey, tak apa. Saya terangkan makna al-hisan adalah kuda. Tetapi macam mana penyebutannya, Puan? Macam mana tu? Al-hisanun ke al-hisanu? Yang mana? Oh, yang di bawah ni. Al-hiso. Kalau al-hisanu. Ahsanti barakallahu fiik. Kenapa Puan sebut al-hisanu, tak sebut al-hisanun? Sebab dia ada alif lam di depan. Ahsanti barakallahu fiik. Okey, kalau tanpa alif lam, bagaimana penyebutannya? Tanpa alif lam, hisonu. Tanpa alif lam. Hisonun. Hisanun. Ahsanti barakallahu fiik. Puan nak cuba tak? Kalau saya kata saya nak kuda, macam mana nak sebut? Uridu. Ahsanti. Hiso apa tu? Hisonan. Nan. Nan. Uridu. Hisonan. Ahsanti barakallahu fiik. Masya-Allah. Mumtazah. Okey, kemudian kita pergi kepada Puan Siti Nurbaya. Bersama dengan saya tak pada minggu lepas? Ada. Okey, boleh tak bacakan Iqra waktub? Dia minta kita baca dan kita tulis. Bacakan ayat pada nombor 1 ni. Al-kitabun Al-maktabu. La al-maktabu. Al-maktabu maksura. Maksur apa? Maksura. Meja itu. Tak, kan saya bagi tahu kalau dia tak ada alif lam, sebutan akhir dia macam mana? Maksuran. Maksurun. Ulang sekali lagi. Al-maktabun maksurun. Al-maktabu. Tak boleh sebut al-maktabun. Al-maktabu. Al-maktabu maksurun. Maksurun. Okey, ahsanti barakallahu fi. Apa maksud dia, Puan? Meja itu. Meja itu. Maksurun. Patah. Oh, patah. Okey, itu patah. Ataupun boleh disebut meja itu rosak. Kan tak sedaplah kalau kita sebut meja patah, maksudnya meja itu rosak. Maksur ni boleh kata pecah, boleh kata patah, boleh kata rosak. Jadi meja itu rosak. Okey. Jadi yang pertama ni kita sebut sebagai al-maktabu. Kenapa kita sebut al-maktabu? Sebab dia ada alif lam. Maksurun. Kenapa kita sebut maksurun? Dia tak ada alif lam. Ahsanti barakallahu fiik. Okey. Kita pergi kepada nombor 2. Cik ke Puan Mira ni? Yang nombor 2 ni. Boleh ada bersama dengan saya ke minggu lepas ataupun nak cuba? Oh, Tuan lah, saya tak tahu. Tuan apa? Tuan Kamal ke? Tak, kita pergi kepada Puan Mira dulu. Mira bersama dengan saya ke Puan Mira minggu lepas? Tak ada. Tak ada ni, tak dengar. Okey, kita pergi kepada Umi Aida. Puan Umi Aida yang nombor 2 ni.
Boleh nak bacakan? Puan Umi Aida. Puan Umi Aida ada dengan saya tak minggu lepas? Ada, Ustaz. Okey. Macam mana nak sebut perkataan yang kalimah yang kedua ni? Al-mudarrisu Al-mudarrisu jadidun. jadidun. Ahsanti. Barakallahu fi. Apa maksud dia? Guru itu baru. Guru itu baru. Itu guru baru. Okey. Alhamdulillah, saya rasa rata-rata dah boleh untuk melihat bagaimana penggunaan bila mana ada alif lam dan kalimah tanpa alif lam. Kemudian untuk meringkaskan, kita pergi kepada perkataan yang berikutnya. Okey. Al-babu. Al-babu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah, Puan Zarina. Samsiah. Al-babu. Al-babu alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah, Puan? Alif lam samsiah. Kalau alif lam syamsiah kita tak sebut lam, tapi saya sebut al-babu. Qamariyah. Qamariyah. Perbezaan antara alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah, bila ada huruf lam tetapi kita tak sebut dengan jelas. Dengan jelas. Contohnya asyamsu. Jadi itu alif lam syamsiah. Tapi bila kita sebutkan dengan jelas al-babu, maka itu adalah alif lam qamariyah. Okey, insya-Allah. Okey, kemudian kita pergi kepada Maisarah bersama dengan saya tak minggu lepas? Ada, Ustaz. Okey, at-tajiru alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah? Alif lam syamsiah. Ahsanti, barakallahu fik. Kemudian kita tengok yang terakhir sebelum kita pergi kepada pengajian kita yang keempat, sebab kita nak ringkas. Saya pilih je lah Puan Maimunah. Yang keempat, ar-rajulu. Ar-rajulu ni kita sebut alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah? Alif lam syamsiah, Ustaz. Ahsanti, barakallahu fik. Okey, alhamdulillah rata-rata pelajar-pelajar telah pun memahami antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah dan juga dapat membezakan bagaimana penyebutan bila mana kita sebut dengan alif lam dan kita sebut tanpa alif lam. Okey, dan insya-Allah pada minggu ni kita pergi kepada pengajian yang keempat. Ad-darsul rabi'. Okey, ad-darsul rabi' ni kita nak mula belajar dah bagaimana perubahan kalimah Arab yang asalnya tadi dia adalah dhammah tanpa ada apa-apa penambahan. Tapi ni kita nak belajar dia akan berubah menjadi baris bawah. Contohnya kalimah al-baitu. Al-baitu. Okey, kita sebut al-baitu. Kenapa al-baitu, Puan Haslina? Ya, Ustaz. Kenapa saya sebut al-baitu? Saya tak sebut al-baita, al-baiti. Sebab itu memang asal bahasa Arab. Barakallahu fiik. Bahasa Arab kalau dia datang dengan sendirinya, contoh ad-darsul rabi'u, nampak? Dia tak ada apa-apa depan dia, maka dia akan datang dengan baris hadapan. Okey, hari ni kita nak tengok bagaimana al-baitu ini dia boleh berubah menjadi al-baiti. Tengok, asal kalimah al-baitu, tetapi bila mana datang beberapa huruf, ini dikenali sebagai harfu jar. Huruf harfu jar dia ada beberapa, antaranya adalah fi. Fi ini bermaksud di. Fi maksud dia di. Jadi bila mana saya nak sebut di rumah, contohnya di rumah, saya akan sebut fil baiti. Fil baiti. Nampak tak? Ta yang asalnya baris hadapan, tetapi bila datang sebelum dia harfu jar iaitu fi, maka dia berubah menjadi al-baiti. Fil baiti. Jadi maksud dia adalah di rumah. Asal tadi perkataan rumah, tetapi bila saya nak katakan di rumah, maka dia akan menjadi fil baiti.
Okey, itu yang pertama. Kita tengok yang kedua. Perkataan yang asal adalah al-masjidu. Saya nak kata di masjid. Ada orang tanya, ainal asri? Asri di masjid. Jadi saya akan gunakan perkataan fi. Jadi al-masjidu, perkataan yang asal tak ada apa-apa penambahan. Bila datang harfu jar, fi ni maksud dia huruf jar. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai huruf jar, iaitu fi. Maka saya tambah kalimah fi, maka dia akan jadi fil masjidi. Dia tak boleh jadi fil masjidu. Dia akan jadi fil masjidi. Al masjidu fil masjidi. Okey, boleh faham? Nah, boleh? Ustaz. Ahsantum barakallahu fikum. Okey maksudnya tadi kalimah ni al baitu bila tambah fi dia jadi fil baiti. Dia tak jadi lagi fil baitu. Al masjidu bila mana ditambah fi dia jadi fil masjidi. Okey. Fi maksud dia adalah di. Kemudian kita tengok pada kalimah yang kedua. Harfu jar yang kedua adalah ala. Ala. Ala ni maksud dia atas. Di atas. Okey. Perkataan yang diberikan adalah al-maktabu, iaitu meja. Okey. Kemudian bila saya nak kata di atas meja, maka saya menggunakan perkataan ala ataupun huruf jar yang ala, jadi dia akan berubah menjadi alal maktabi. Alal maktabi. Dia tak boleh sebut alal maktabu. Dia mesti sebut alal maktabi. Okey. Kemudian yang seterusnya as-sariru. Ini al-sariru ni katil. Saya nak tanya dekat mana kucing tu? Kucing tu dekat mana? Kemudian saya nak jawab kucing tu di atas katil. Maka saya akan gunakan alas sariri. Alas sariri. Saya tak boleh kata ala as-sariru. Salah. Bila mana datang huruf jar, sama ada fi ataupun ala, wajib kalimah selepas dia mesti berbaris bawah. Alas sariri. Alas sariri. Boleh? Okey, Puan Emilia boleh baca tak untuk yang perkataan yang saya tunjuk ni? Baca keempat-empat perkataan. Sebut dulu kemudian sambung dengan yang seterusnya. Boleh? Al-baitu Ahsanti. fil baiti. Ahsanti. Al-masjidu fil Ahsanti. masjidi. Ahsanti. Al-maktabu alal maktabi. Okey. As-sariru alal sariri. Al-as-sariru Ala sariri. as-sariri. Alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Syamsiyah. Bila alif lam syamsiyah kita buang terus alif lam dia. Jadi bila kita nak sebut alas sariri. Alas sariri. Ala sebab sariri. itu yang kita nak kena bezakan antara alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Sebab kalau kita tak dapat bezakan nanti kita akan sebut alal sariri. Salah. Sebab ni alas sariri. Sebab dia adalah alif lam syamsiyah. Okey. Okey, saya minta kepada Puan Roslizawati. Boleh tak? Kalau saya tanya aina Muhammadun, Puan baca yang selepas ni. Boleh? Boleh Ustaz, insyaAllah. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Ahsanti. Nampak? Aina Muhammadun. Sebab dia tak ada alif lam, tak ada apa, dia guna Muhammadun. Kemudian dekat sini, huwa. Huwa itu maksudnya dia. Dia tu siapa? Muhammad. Muhammad ada di dalam bilik. Ghurfati maksudnya bilik. Jadi jawapan dia bila ditanya, aina Muhammad? Saya nak tanya, aina Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam bilik. Okey, kalau saya tanya, aina Ahmad? Huwa fil ghurfati. Nampak? Dia akan jadi fil ghurfati. Kita tak boleh sebut fil ghurfatu. Salah. Dia sebab dia menggunakan harfu jar, maka dia akan sebut huwa fil ghurfati. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada sawiyah. Saya sebut ayat, Puan baca yang nombor 2, boleh? Boleh, insya-Allah. Wa aina Yasir?
Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Ahsanti, barakallahu fik. Soalan yang kedua, dia tanya, kat mana Yasir? Aina ni maksudnya di mana? Aina Yasir, kebiasaannya jawapan kepada Aina, dia mesti ada fi. Sebab kita mesti jawab dia di. Kan? Orang ni tanya, di mana Yasir? Mesti kita nak jawab dia di, maka dia mesti datang dengan fi. Maka jawapan dia, huwa fil hammami. Hammami ni maksudnya tandas. Hammam ni maksudnya tandas, ataupun boleh juga kalau perkataan yang asal, hammam ni maksudnya adalah bilik mandi yang orang pakai air panas, sauna kan. Kan ada orang Arab dulu dia ada bilik yang ada air panas untuk mandi kan. Itu dalam bahasa Arab dipanggil hammam, tapi sekarang diguna pakai kepada tandas. Maksudnya ditanya, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia berada di dalam tandas. Jelas? Wadih? Wadih. Ahsan, barakallahu fik. Okey, yang seterusnya. Wa aina aminatun. Dan di mana Aminah? Okey, bila Aminah kita tak panggil huwa. Kita kena guna hiya. Nampak? Kalau lelaki huwa, kalau perempuan hiya. Ini antara kalimah baru yang perempuan dapat, tuan-tuan dapat pada minggu ni. Kalau huwa untuk lelaki, dia lelaki, hiya maksudnya dia perempuan. Okey, bila ditanya aina Aminah, maka dijawab dekat sini. Apa jawapan dia Prof Nurdin? Wa aina Aminah? Dia fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Nampak? Dia guna baris bawah. Bila datang huruf jar, fi, mesti kalimah selepas tu berbaris bawah. Ma makna al-matbakhi, Prof Nurdin? Dapur. Ahsanta. Barakallahu fiik. Al-matbakh ni dapur. Sebab tu matbakh ni dia biasa lazim dengan seorang perempuan. Jadi sebab tu bila ditanya wa aina Aminah, hiya fil matbakh. Ataupun saya nak tanya, wa aina ummi? Di mana ibu saya? Kan? Aina ummi? Maka dia jawab hiya fil matbakh. Ummi dekat dapur. Wadih? Wadih Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik. Ada satu soalan nak tanya. Ya. Soalan ni biasa ditanya oleh jemaah yang datang ke Madinah. Kalau dia dibawa makan kan, nampak mat'am wa matbakh. Ada setengah tu mat'am sahaja, saya orang minta tolong jelaskan. Okey. Mat'am ni dia adalah bilik makan. Mat'am ni bilik makan, maksudnya ruang tamu yang makan tu. Mat'am ataupun kantin. Kan, kita ada mat'am, kita ada matbah. Matbah ni adalah dapur, yang ada dapur tempat masak. Sebab tu dia kadang, kalau restoran yang dia tak ada tempat masak tu, dia mungkin dia order, maka dia panggil mat'am, tempat makan. Ataupun kita masuk mat'am. Tapi kalau dia letak yang ada dapur, kadang-kadang kita tengok dia masak nasi mandi, dia goreng ikan dekat situ. Jadi yang tu dia panggil matbah. Itu antara beza antara mat'am dengan matbah. Kalau mat'am ni restoran je. Kita tak akan nampak lah dekat situ dia ada dapur untuk masak kan. Tapi kalau matbah ni dia ada sekali dengan dapur dia. Itu antara perbezaan antara mat'am dengan matbah. Okey. Soalan yang berikutnya, saya nak tanya Puan, sekejap Puan Nur Farisah. Puan Nur Farisah, anti ma'ana? Naam Ustaz. Aywa. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Kenapa guna 'alal maktabi, tak sebut 'alal maktabu? Sebab huruf jar. Ahsanti, barakallahu fiik. Sebab harfu jar. Okey. Tuan-tuan mesti pelik kat sini. Kenapa dia guna huwa kepada kitab? Kan? Sebab kita kata tadi kitab huwa ni untuk lelaki, dia lelaki. Sebenarnya kitab ini dalam kalimah Arab dia penggunaannya untuk
lelaki. Bukan lelaki, maksudnya dia ada kalimah yang kita kena gunakan haza, kita kena guna huwa. Jadi kita tak boleh kata hiyal kitab, salah. Al-kitab ini dia tergolong daripada kalimah muzakkar. Kalimah yang berbentuk muzakkar, maka jawapan dia kena huwa. Bila ditanya ainal kitab, sama ada kita kata al-kitab, al-kitabu alal maktabi, ataupun kita boleh kata huwa alal maktabi, ataupun kita kata kitab tu dekat atas meja. Okey. Kemudian kita tengok Puan Haslina. Kalimah yang akhir, wa aina sa'atu. Where is this? Wa aina sa'atu. Wa aina sa'atu. Okay. Hiya ala sariri. Ahsanti, barakallahu fiik. Tengok, bila mana as-sa'ah, kita tak guna kalimah huwa, kita guna kalimah hiya. Kerana apa? Kerana as-sa'ah disebut sebagai kalimah muannas. Macam mana kita nak tahu kalimah muzakkar dan kalimah muannas? Kalimah muzakkar kebiasaannya dia akan datang tanpa ada ta marbutah ataupun ta yang bulat ni. Kalau perkataan yang ada ta marbutah seperti as-sa'atu, asy-syajaratu, kan? Maka itu dipanggil sebagai kalimah muannas. Bila muannas dia kena guna hiya. Jadi ditanya aina sa'atu, di mana jam? Maka jawapannya hiya ala sariri. Jam tu ada atas katil. Tadi awak tidur dekat situ, awak tertinggal. Jadi dia tanya aina sa'ah, mana jam aku? Aina sa'ati, di mana jam aku? Maka kita kata hiya ala sariri. Jam tu ada dekat atas katil. Wadih? Jelas? Fahimtum? Fahimtum? Ahsan. Barakallahu fiik. Okey, sekarang ni kita nak tanya seorang-seorang. Okey, bagaimana penggunaan kalimah tu? Kita mula balik semula dengan Puan Roslina. Okey, ajib anil as'ilati al-atiyati. Okey, Puan boleh guna kalimah ni sama ada fi ala. Biasanya kalau yang ni ditanya sama kita nak tengok kat mana. Puan boleh tak menggunakan, membezakan antara ala dengan fi? Ala tadi maksudnya di atas, fi maksudnya di dalam. Okey. Saya tanya, ainal kitab, ainal kitabu? Huwa ala sariri. Ahsan. Barakallahu fiik. Apa maksud dia? Buku tu di atas katil. Ahsan. Mungkin tadi dia tidur, dia baca buku sambil terlelap. Kemudian dia lupa letak kat mana, dia tanya Puan, ainal kitab? Jadi Puan kata, huwa ala sariri. Ahsan. Barakallahu fiik. Kitab tu ada atas katil. Nampak? Maksudnya macam itulah. Al-kitab ataupun al-kitabu ala sariri ataupun huwa ala sariri. Okey, kita pergi kepada Prof Nordin. Aina Muhammad? Ada anak murid nama Muhammad. Prof Nordin tanya, aina Muhammad? Huwa fi matbakh. Huwa fil matbakh. Santa. Barakallahu fiik. Maksudnya ditanya kat mana Muhammad? Agaknya Muhammad ni selalu sangat makan kan? Kenal sangat hobi dia makan. Jadi bila tanya dekat kawan-kawan, aina Muhammad? Tanya kat Prof Nordin, tanya masa masuk kelas, aina Muhammad? Kawan-kawan dia kata Muhammad fil matbakh. Muhammad ni dekat matbah, tengah masak ke apa ke. Santa. Barakallahu fiik. Okey, Puan Juli. Ya, Ustaz. Aina sa'ah? Aina as-sa'ah? As-sa'ah alal maktabi. Alal? Alal maktabi. Alal maktabi. Ahsanti. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Puan Umi Aida. Saya nak tanya, aina Yasir? Dekat mana Yasir? Huwa fil baiti. Huwa fil baiti. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ditanya, mana Yasir? Kan, katalah kita pergi rumah kawan-kawan.
Kemudian biasanya kita bawa anak kita nama Yasir, tiba-tiba ada orang tanya, "Aina Yasir?" Mana Yasir? Kita kata Yasir fil baiti. Yasir dekat rumah, dia tak ikut sekali. Okey, Puan Juli. Kemudian ditanya, "Aina Aminah?" Aina Aminah. Aminah hiya fi matbakhi. Aywa. Aminah hiya fil matbakhi. Aminah dekat dapur, ada. Tapi dia dekat dapur. Ahsan, barakallahu fik. Okey, kita nak tengok kepada Puan Rosni. Kalau saya tanya, ahadha kitabun, Puan pernah bersama dengan saya daripada awal ke Puan Rosni? Tak, ini kali kedua. Kali kedua. Puan faham tak apa maksud A? Adakah? Okey, ahsan, barakallahu fik. Senang. Saya nak tanya, Aminatu fil ghurfati? La hiya fil maqbari. Ahsan, barakallahu fik. Saya tanya, adakah Aminah dekat bilik? Saya tanya, Aminah kat bilik ke? Puan Rosni jawab, tidak. Dia ada dekat dapur. Ramai semua orang suka dapur ni. Kan? PKP ni semua kat dapur lah kan? Tak ada tempat lain dah ibu-ibu ni kan? Okey. Ahsan, barakallahu fik Puan Rosni. Okey. Puan Nur Hayati, ayasirun fil matbakhi? Puan Nur Hayati Hasali. Maaf. Puan Nur Hayati Hasali. Nanti saya akan sebut Puan Nur Hayati yang kedua. Okey. Ustaz. Ayasirun fil matbakhi? La. Huwa fi ghurfati. Ahsan, barakallahu fik. Faham dah maksudnya bila saya tanya adakah Yasir dekat dapur? Yang ni Yasir ni dia tak kuat makan. Dia kata tidak, Yasir tak dekat dapur tapi dekat bilik. Kan. Asyik tanya dapur je. Takkan Yasir kat dapur pula, Yasir kat bilik. Dia tak makan. Okey, ahsan, barakallahu fik. Okey, Puan Hayati. Puan Hayati. Ya, okey. Saya nak tanya man. Man, apa maksud man? Man tu maksudnya siapa? Boleh? Siapa? Okey. Man fil ghurfati? Man fil... Man? Saya tanya siapa ada dekat bilik? Man fil ghurfati. Al-waladu fil ghurfati. Ahsan, barakallahu fik. Ma makna al-waladu fil ghurfati? Itu di dalam bilik. Budak lelaki itu di dalam bilik. Okey. Saya tanya siapa ada kat dalam bilik tu? Man fil ghurfah. Kemudian Puan jawab al-waladu fil ghurfah. Tu budak kecil tu tadi tu ada dekat dalam bilik. Tahu dah lah. Ahsan, barakallahu fik. Okey, kemudian saya nak tanya kepada Puan Siti Azlin. Okey. Saya sakit perut ni nak pergi tandas. Saya tanya, waman fil hammami? Al-mudarris fil hammam. Rupanya ada cikgu dekat dalam tandas. Saya sakit perut nak pergi tandas, saya tanya, waman fil hammami? Siapa yang ada kat dalam tandas ni? Jadi Puan jawab tadi, al-mudarrisu fil hammam. Fil hammam? Mi. Ahsan, barakallahu fik. Yang dekat dalam tandas tu cikgu. Cikgu pun sakit perut dalam tandas. Tadi dah banyak makan kan, semua dekat matbah je. Ni nak bekerja ke tandas lah pula. Okey, kita nak tanya Tuan Kamal. Tuan Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Masya-Allah. Okey, pada soalan nombor 10, saya nak tanya, maza 'alal maktab? Apa yang ada di atas maktab? Huwa maza, bila maza, Tuan kena letak perkataan, satu perkataan. Saya tanya apa yang ada di atas meja. Tuan nak sebut apa yang ada atas meja? Al-Quran. Okey, sebut Al-Quran. Al-Quran. Apa? Alal maktabi. Al-Quranu ke? Al-Qurani ke? Al-Qur'ana? Al-Quranu. Ahsan, tabarakallahu fik. Alal maktabi. Ahsan, tabarakallahu fik. Saya tanya, maza alal maktab? Apa yang ada kat atas meja tu?
Tuan Kamal ni kan rajin baca Quran, Masya Allah. Jadi Quran ada kat atas meja tu, dia kata Al-Quranu alal maktab. Quran ni ada dekat atas meja. Masya Allah, tabarakallah. Boleh faham tuan? Faham tu? Ahsan, Masya Allah. Boleh faham ya? Maksudnya bila ditanya madza alal maktab, apa yang ada atas maktab? Apa yang ada atas meja? Maka ada atas meja tu Quran. Ahsan, tabarakallah fiik. Okey, kita tanya pula Puan Siti Nurbayah. Ya, saya. Kalau ada yang nak, bagi tahu ya, letak dekat nama ni. Saya tak pernah kena tanya Ustaz. Jadi letak nama. Nanti saya ni sebut yang mana ada nama kat sini. Jadi kalau yang tak kena panggil tu rasa nak tanya kan, nak cuba-cuba letak. Nanti Prof Nordin boleh bagi cadangan kat saya siapa yang letak nama ni. Okey Okey, pergi kepada tadi Puan apa tadi? Yang sama dengan saya tadi, Puan Nurbayah. Nurbayah. Okey, saya nak tanya soalan yang berikutnya. Wa madza 'ala sariri? Apa yang ada dekat atas katil? Ala sariri. Puan sebut dulu. Puan sebut dulu kalimah yang pertama tu. Sariri. Sebut dulu tak yang Puan nak sebut apa yang Ahmad ke? Ahmad. Okey, sebut. Ahmad. Ya, Ahmadun ke Ahmadin ke Ahmadan? Ahmadi. Ahmadi. Ahmad di. Ahmadun. Ahmadun ala sariri. Ahsan, barakallahu fiik. Okey, maksudnya bila ditanya siapa yang ada atas katil, atas katil tu ada Ahmad, maka kita guna dulu Ahmadun ala sariri. Kan saya kata kalau kalimah, permulaan kalimah tanpa ada apa-apa di hadapan dia, kita gunakan dengan baris hadapan. Jadi Ahmadun ala sariri. Ahsan, barakallahu fiik. Okey. Kemudian dia suruh dekat sini kita baca Iqra waktu ma'a dhabti. Dia kata baca kemudian tulis bersama dengan baris pada setiap akhir kalimah. Kita pergi kepada Puan Siti Ansyah. Ya. Okey, sebutkan kalimah yang pertama ni kemudian selepas dia. Al-Mudaris. Al-Madrasah. Apa tu? Al-Madrasah. Oh, Al-Madrasah. Madrasah. Oh, Al-Madrasah. Puan sebut ti ke tu ke ta? Al-Madrasah tu. Ahsan. Apa maksud madrasah? Sekolah. Sekolah. Ahsan. Barakallahu fiik. Okey. Kalau dia tambah dengan kat sini huruf jar, fi. Macam mana nak sebut? Fi madrasati. Ahsan. Barakallahu fiik. Okey. Kalau al-madrasatu bila tambah harfu jar dia ada dekat depan, maka dia akan jadi fil madrasati. Fil madrasati. Madrasati. Ahsan, barakallahu fiik. Okey, Zarina, Puan Zarina. Yang seterusnya. Fil baiti. Kemudian al baitu. Kenapa yang ni Puan sebut fil baiti? Sebab ada huruf hujan. Ahsan, barakallahu fiik. Fil baiti. Al-baitu. Kenapa sebut al-baitu? Sebab ada alif lam. Alif lam, kemudian dia kenapa digunakan dhammah? Dia gunakan baris hadapan sebab tak ada apa-apa di hadapan dia. Dia seorang-seorang dia je. Al-baitu. Jadi kita tak boleh sebut al-baiti ataupun al-baita. Tapi kalau datang harfu jar, dia akan berubah jadi fil baiti. Boleh? Okey, kemudian kita pergi kepada, minta maaf saya buka ke yang bawah-bawah sikit. Okey, Tuan Johari. Kalimah yang seterusnya. Ada? Tak ada. Okey, kita pergi kepada Puan Roslizawati. Ustaz. Okey, yang seterusnya. Selepas al-baitu. Al-ghurfatu. Kalau dia tambah dengan di bilik, macam mana nak sebut? Fil ghurfati. Fil ghurfa? Ghurfati. Okey.
Kalau saya nak kata Muhammad di dalam bilik, macam mana ayat dia? Huwa Muhammad, saya nak sebut Muhammad. Muhammad fil ghurfati. Okey, kalau saya nak kata saya di dalam bilik. Ana fil ghurfati. Ahsan, barakallahu fiik. Katalah ada orang tanya, aina Asri, aina anta? Ana fil ghurfah. Nampak? Ana fil ghurfah. Kan kita kata saya dekat bilik, ataupun kalau orang tanya, Asri aina anta? Asri kat mana awak? Saya akan cakap ana fil bait. Saya di rumah. Boleh? Saya nak cubalah try tanya dekat ni kejap. Wan Juli, aina anti? Aina anti al-an ana fil bait. Ahsanti, barakallahu fiik. Nampak tak penggunaan dia? Kalau kita tanya aina anti, okey, ana fil bait. Sekarang saya dekat rumah. Okey, ahsan. Kalau saya tanya ataupun boleh juga kita kata ana alal kursi. Saya dekat atas kursi kan. Maksudnya saya tengah duduklah. Okey, boleh. Okey, kemudian saya tanya kepada Puan Siti Samiah. Ada Ustaz. Okey, selepas perkataan al-ghurfatu, perkataan apa? Al-hamami. Al-hammamu. Al-hammamu. Apa maksud al-hammam? Bilik air. Bilik air. Kalau saya nak kata kalau saya nak kata saya di bilik air, macam mana nak sebut? Ana mana puan tadi? Macam mana kalau saya kata saya nak kata saya di bilik air? Ana fil hamami. Ana fil hammami. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian Tuan Johari, selepas al-hammam kataan apa? Fil matabiq. Matbakhi. Matba'i. Matbaghi. Matbakhi. Kha. Bukan fi. Matbakhi. Matbaghi. Ahsan. Apa maksud matbaghi? Apa maksud matbakhi? Dapur. Dapur. Okey, kalau saya nak cakap saya di dapur, macam mana nak sebut? Ana fil matbaghi. Kalau saya nak kata Fatimah di dapur, bagaimana nak sebut? Fatimah ala matbaghi. Takkan Fatimah ke atas dapur? Dia dipanggang ke? Baru masuk Ustaz, tengah study lagi. Okey. Fatimah fil matbakhi. Maksudnya Fatimah di dalam Fatimah di dapur. Ahsan, barakallahu fiik. Okey, kita pergi kepada Puan Naimah. Selepas kalimah al-matbakhi apa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluki? Naimah. Wa ala maktabi. Saya tak dengar yang pertama tadi. Boleh sebut apa yang pertama ni? Saya tak dengar Naimah. Mungkin nanti boleh ulang semula sebab saya dengar alal maktabi je. Saya tak dengar yang mula-mula ni. Tak faham. Tak faham. Tak faham. Okey, yang pertama ni al-maktabu. Boleh ikut? Okey, al-maktabu, kemudian kalau datang kalimah ala, dia jadi alal maktabi. Ahsan, barakallahu fiik. Okey, kemudian Puan Naviah. Saya tak dengar lagi suara Puan Naviah. Selepas kalimah alal maktabi, alal kursi. Alal kursi apa? You ke i ke ya? Alal kursi. Alal kursi. Aina anti? Aina anti? Ana alal kursi. Ahsan, barakallahu fiik.
Kalau saya tak nak kalimah ala, saya nak sebut kalimah al-kursi, dia jadi apa? Al-kursi. 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 Al-kursiyun. Al-kursi. Al-kursiyun. Yun ke yu? Al-kursiyu. Al-kursiyu. Kenapa tak sebut al-kursiyun, sebut al-kursiyu? Karena ada harfu jari. Ada alif lam. Bila ada alif lam, dia akan jadi al-kursi yu. Kalau tak ada alif lam, kursiyun. Ma haza, haza kursiyun. Tapi bila ada alif lam, ma haza, hazal kursiyu. Okey. Kemudian saya pergi kepada Puan Emilia. Selepas daripada kalimah alal kursi, apa dia? As-sariru. As-sariru. Kalau saya nak kata pen di atas katil. Al-qalamu ala-sariru. As-sariri. Al-qalamu ala-sariri. Kalau saya nak, okey, betul lah. Kalau saya nak kata saya di atas katil. Ana ala-sariri. Ana ala-sariri. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ana ala-sariri. Puan Haslina, ba'da as-sariru. Apa kalimah dia? Ala al-kitabi. Ala al-kitabi. Kalau saya nak kata pen itu di atas buku. Qalamun. Saya nak sebut pen itu. Oh, pen itu. Zalika qalamun? La. Kalau apa beza alif lam dengan tanpa alif lam? Alif lam maksudnya khusus okey. Pen yang khusus. Okey, jadi saya nak kata macam saya nak kata pen itu di atas buku. Okey. Al-qalamu. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ala al-kitabi. Okey, biasakan jangan berhenti. Contoh sebab tu kita belajar tadi alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah. Jadi kalau nak sebutan yang ikut Arab, maka kita kata al-qalamu alal kitabi. Kita tak kata ala al-kitabi. Sebab tu kita dah belajar tadi kan, alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah. Dia nak, bila disambung maka dia akan terus jadi dibuang ataupun dikekalkan. Okey, boleh tak Puan ulang sekali lagi? Al-qalamu alal kitabi. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtazah. Masya-Allah. Okey, perkataan yang terakhir Puan Sawiyah. Selepas alal kitabi, fil masjidi. Fil masjidi. Kalau saya nak kata imam itu di masjid. Al-imamu fil masjidi. Ahsan, barakallahu fiik. Kalau nak kata saya ada dekat masjid, macam mana? Ana fil masjidi. Ahsan, barakallahu fiik. Kan katalah kata dia pergi dekat Masjidil Haram, ada orang telefon, "Aina anti?" "Ana fil masjid." Boleh? Pada kita guna perkataan tu ya. Ana fil masjid. Ana fil maktab. Ana fil hammam. Ana fil bait. Okey. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Okey, kemudian kita akan pergi kepada seterusnya. Dia kata iqra waktub. Okey, diminta kepada kita baca, kemudian kita tulis. Jadi saya nak minta Puan Maimunah, boleh tak tolong bacakan yang pertama ni apa? Nak Ustaz. Okey, yang pertama. Jumlah yang pertama ni apa? Okey, at-talibu fil jami'ah. Mi'ati. Apa maksud dia? Pelajar lelaki itu di universiti. Ahsan, tabarakallahu fiik. Al-jami'ah bermakna university. Jadi at-talibu, pelajar lelaki itu berada fil jami'ati, ada di jami'ah. Aina anta? Aina talib? At-talibu fil jami'ah. Pelajar itu ada di universiti. Okey, kemudian Puan Nur Farisah, nombor 2.
Nur Farisah. Boleh? Yang nombor 2. Mungkin dia tak bersedia. Kita pergi kepada Puan Maisarah. Boleh tak yang nombor 2, Puan Maisarah? Boleh Ustaz. Okey. Ar-rajulu fil masjidi. Apa maksud dia? Lelaki itu di masjid. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Juli, al-jumlah as-salisah. Naam Ustaz. As-salisah. Aina at-tajiru. Boleh tak kalau sambung? Kalau nak sambung macam mana? Aina at-tajiru. Kenapa puan tak sebut aina? Ainal. Bisabab apa tu alif lam syamsiah. Okey, jadi kalau alif lam syamsiah kita akan sebut aina tajiru. Aina tajiru. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, jawapan dia. Huwa fi dukanu. Huwa fi dukani. Ahsanti, barakallahu fiik. Kenapa tak guna dukanu tapi guna dukani? Sebab fi haraf jar. Ahsanti, barakallahu fiik. Ad-dukan bermakna kedai. Okey. Ditanya dekat sini, aina tajiru, dekat mana peniaga tu? Dah tentulah peniaga itu berada di kedai. Huwa fi dukani. Ahsan, barakallahu fiik. Puan Nur Hayati. Jumlah yang keempat. Al-qalamu alal maktabi. Alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Ahsanti, barakallahu fiik. Apa maksud dia? Pensel tu atas meja. Pensel ke pen? Pen itu atas meja. Sebab kalau pensel dipanggil bahasa Arab sebagai mirsamun. Al-qalam bermakna pen. Kalau pensel, mirsam. Okey. Okey. Seterusnya, Puan Rashidah. Nombor 5. Naam Ustaz. Aina Zainabu. Hiya fil ghurfati. Ghurfati. Okey, apa maksud dia? Di mana Zainab? Ahsan. Dia di bilik. Dia di dalam? Dia di dalam bilik. Okey, ahsan, barakallahu fiik. Puan Umi Aida yang seterusnya nombor 6. Aina Zainab. Nombor 6. Aina huwa alal maktab. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Suara siapa? Ahsan, tabarakallahu fiik. Dah bunyi Arab dah tu. Puan Umi Aida ke yang baca tadi? Puan Umi, boleh ulang? Aina huwa alal maktab. Ahsan, barakallahu fiik. Apa maksud al-waraq? Al-waraq ni maksudnya kertas. Ditanya, kat mana kertas? Jawapan dia, kertas ada di atas meja. Fahim tum? Fahimna Ustaz. Ahsantum, barakallahu fiik. Wadih? Wadih. Okey, nombor 7. Kita pergi kepada Puan Siti Nurbaya. Nombor 7. Aina al-mudras. Ainal mudarrisu. Mudarris. Ainal mudarrisu. Aywa. Wa fil fasli. Wa fil fasli. Ainal mudarrisu, di mana cikgu ataupun guru? Guru di dalam, dia berada di dalam kelas. Al-fasli maksudnya kelas. Wa fil fasli, dia berada di dalam kelas. Okey. Nombor 8, Puan Siti Aisyah. Okey. Nombor 8. Macam mana ya? I cuba ya Ustaz. Okey, tak apa, masih maafi muskilah. Aina Yasir. Aina Yasir, ahsanti. Huwa fil apa tu ya? Mirhadi. Ahsan. Dia tanya di mana Yasir? Yasir di tandas juga. Mirhadi ni tandas yang ada tempat buang air lah. Mirhad dipanggil. Dia boleh panggil hammam dan dia juga boleh panggil mirhad. Mirhad ni juga tandas. Okey, di mana Yasir? Yasir di tandas. Okey, kemudian Puan Nursiah. Nombor 9.
Okey Ustaz. Okey, nombor 9. Qamaru fis samai. Ulang sekali lagi, ma asma' saut. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Ma makna, apa maksud dia? Matahari dan bulan. Okey. Matahari dan bulan berada di langit. As-samai. Maksud dia di langit. Okey, yang nombor 10 seterusnya. Tadi saya nak tanya kepada tadi dah Puan Nur Hayati. Okey. Pergi kepada Puan Anita boleh? Nombor 10. Man fil fasli. Puan jawab. Boleh jawab tak? Man fil fasli? Al-mudiru. Al-mudiru Fil fasli. Ahsan, barakallahu fiik. Man fil fasli, siapa yang ada di kelas? Maka Puan Anita jawab al-mudiru. Mudir ni guru besar. Guru besar dia dalam kelas. Orang tanya, siapa dalam kelas tu? Man fil fasli. Al-mudiru fil fasli. Mudir berada di dalam kelas. Okey. Okey, yang seterusnya kita nak gunakan nama-nama yang ada ini, kemudian letakkan ayat yang datang selepasnya. Boleh? Okey, saya tanya yang pertama kepada Encik Puan Roslina. Saya. Aina Muhammadun? Muhammadu fi yang kedua mana? Dia tak ada puan kena reka sendiri ni. Dia nak tengok. Muhammadun. Tak ada matching dia. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti, ahsan. Ataupun boleh guna kalimah huwa fil baiti. Tapi dekat sini kena guna kalimah Muhammadun sebab saya dah sebut Muhammadun. Okey, kemudian Puan Siti Nur Azlin. Aina Aminatu? Saya Ustaz. Ainal Aminatu? Aminatu fi raudati. Aminatu fi raudati. Ahsanti, barakallahu fiik. Ma makna raudah? Taman. Taman. Aminah di taman. Okey, syarat dia perkataan yang dah diguna tak boleh guna, okey? Kita buat macam tu, nak bagi memperkayakan bahasa. Sekarang ni dia dah guna bait, dah guna raudah. Okey, Tuan Kamal, Khalidun. Aina Khalid? Huwa fil masjidi. Sebut perkataan Khalid pun boleh sebab kat sini kita nak tengok. Khalidun fil masjidi. Khalidun fil masjidi. Ahsan, tabarakallahu fiik. Prof Nurdin, Aina Zainab? Prof, tak dengar suara Prof. Prof kena buka suara. Saya tak dengar suara Prof. Okey. Aina Zainab? Zainab fil fasli. Zainabun fil fasli. Ahsan, tabarakallahu fiik. Lega rasa. Prof Nordin kata, oh selamat. Okey, Puan Siti Samiah. Hamidun. Aina Hamidun? Ustaz, yes. Aina Hamidun? Hamidun fil ghurfati. Ahsan, barakallahu fiik. Okey, kalimah ghurfah tak boleh pakai, kalimah tak apa tadi, masjid, kalimah raudah, kalimah bait tak boleh pakai. Satu lagi tadi kalimah fasli, Prof Nordin sebut Zainab fil fasli kan? Okey, Puan Zarina. Aina Fatimatun? Puan Zarina? Puan Zarina dengar ke? Puan Zarina dengar? Tak ada. Okey, tak apa. Kita pergi kepada Puan Nursiah. Puan Nursiah dah ke? Belum. Okey.
Aina Fatimatun. Fatimatun fi ad-dukani. Fatimatu fi dukani. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, Puan Aisyah. Aina Yasir. Saya kan? Puan Aisyah. Aina Yasir. Yasir fil baiti. Baiti dah guna dah tadi. Ya, okey. Yasir fil mirhadi. Ahsanti, barakallahu fiik. Maksudnya Yasir berada di tandas. Okey, kemudian Puan Siti Nurbayah. Ya. Aina Maryam. Maryam fi sariri. Boleh ke guna fi sariri? Maryam dalam katil ke? Ala sariri. Maryam ala sariri. Maryam ala sariri. Ahsanti, barakallahu fi. Maaf ya Puan Bayah, saya gurau. Tak apa. Maryam ala sariri. Barakallahu fi. Tanya, berani menggunakan kalimah ala. Yang lain semua fi. Puan guna kalimah ala. Barakallahu fi. Okey, Puan Umi Aida. Ammar. Aina Ammar? Puan Umi Aida, Puan dengar ke? Tak ada. Okey, tak ada. Kita tanya Puan Rashidah. Puan Rashidah, aina Ammar? Ammar ala kursi. Ammar alal kursi. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, Puan Umi Aida nak cuba ke? Okey, boleh. Okey, aina Aisyah? Aisyah fi suq. Aisyah fi suqi. Ahsanti, barakallahu fiik. Ma makna suq? Pasar. Pasar. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, menggunakan kalimah suq. Aisyah di pasar. Okey, kemudian kita pergi kepada Puan Samiah, Siti Samiah. Puan Siti Samiah, ada? Ada Ustaz dah. Okay. Tadi dah ada dah. Oh, tadi dah sebut dah cuba Tak apalah okay. kalau nak. Kalau ni tak apa. Sa'idun. Aina Sa'idun? Sa'idun alal maktabi. Sa'idun alal maktabi. Alal maktabi. Atas meja. Sa'id atas meja. Masya Allah. Memang dia nak guna Sa'id atas meja lah. Okey, tak apa. Mungkin budak kecil Sa'id ni kan. Sa'id ada atas meja tu. Okey. Okey, Tuan Johari nak cuba? InsyaAllah Ustaz. Okey, aina Khadijah? Khadijah ala Hiswan. Khadijah. Masya Allah, tabarakallah. Khadijah ni dia rajin menunggang kuda ni. Khadijah tu alal hisani. Khadijah dia ada atas kuda. Betul lah, dia tengah menunggang kuda kan. Masya Allah. Tabarakallah. Mumtaz, Masya Allah. Okey, Puan Maisarah. Aina Aliyun? Puan Maisarah, aina Aliyun? Ali fil hammamin. Ahsanti, barakallahu fiik. Ali ada di dalam tandas. Puan Nur Farisah. Aina Sofiyah? Sofiyah tu ghurfatin naumi. Fi? Ghurfatin naumi. Sofiyah. Saya tak dengar. Sofiyah tun fi? Ghurfatin naum. Fi ghurfatin naum. Oh, Fatimah di dalam bilik tidur. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, Puan Maimunah. Aina Abbas? Abbasu fil dukani. Abbas ada dekat kedai. Ahsan. Puan Haslina, aina Ruqayyah?
Ruqayyah ala Jamali. Oh, Ruqayyah dekat atas tadi dekat atas Hisan ni atas. Dia ada atas tu, atas unta, tengah naik unta dekat padang Arafah. Ruqayyah alal Jamali. Masya-Allah. Masya-Allah, kreatif, masya-Allah. Okey. Kemudian kita tengok yang kat sini Iqra waktu. Yang ni dia nak tengok kita sebut perkataan dengan baris yang betul. Boleh tak Puan Juli sebut yang pertama ni apa? Baca semua boleh tak? Sekali lagi. Ustaz. Okey. Yang pertama. Hamidun. Kemudian. Ainabun. Kemudian. Aminatun. Lagi. Okey, lagi. Aidun. Lagi. Fatimatun. Kemudian. Maryamun. Maryamun. Okey, kemudian Puan Emilia boleh sambung. Aliyun. Okey. Khalidun. Ahsanti. Abbasun. Dia tak Abbasun. dia Arab dia panggil Abbas. Kan ada nama Abbas. Pakcik Nabi nama Abbas. Abbasun. Aisyatu. Aisyatun. Aisyatun. Okey, kemudian Aisyatu. Dia perempuan tanwin juga Ustaz? Ya. Oh, okey. Muhammadun. Okey. Sofiyatun. 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 Khadijatun. Sofiyatun. Khadijatun. Dia tak panggil Khadijah, dia panggil Khadijatun. Okey, ahsan, barakallahu fik. Okey. Ya saya. Sini Ustaz, ana Ustaz. Sini Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu. Ahsan, barakallah, betul-betul. Sebab yang ni dia ada beza antara baris hadapan, dua baris depan dengan baris yang satu. Kalau Ruqayyah dia panggil Ruqayyatu, Aisyatu dia tak sebut Aisyatun. Ahsan, barakallah fi. Terima kasih kerana ingatkan saya. Saya tak perasan tadi. Yang ni sebab kita dah ulang tadi kan. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Bila yang perempuan semua dengan baris bukan dengan dhammatan tapi dengan baris dengan baris dhammah saja. Jazakumullah khair. Ma'alih, afwan. Saya tadi terlepas pandang, minta maaf. Okey, kemudian kita tengok pula kepada ni Yamba ni saya rasa nanti kita sambung pada minggu depan sebab masa tidak mengizinkan untuk kita habiskan terus untuk bab yang keempat ni. Saya rasa kita bahagi dua. Jadi insya-Allah untuk Yamba ni kita akan sambung minggu hadapan. Boleh tak Prof Nordin? Prof Nordin? Boleh. Kita sambung Yamba dekat minggu hadapan. Kita hanya ambil dua sahaja iaitu fi dan ala. Boleh? Okey, kemudian saya nak buka pada tuan-tuan kejap Okey, perkongsian untuk ayat Quran pada minggu ini iaitu berkaitan dengan kejap. Ni you nampak dia? Kejap berkaitan dengan ayat Quran yang kita bincangkan pada malam ni. Jadi kita cuma ambil dua huruf iaitu fi dan ala. Okey, jadi yang pertama ni kita cuba tengok, boleh nampak tak? Boleh Ustaz, insya-Allah. Okey. Ayat yang saya ambil adalah perkataan fil madinati. Fil madinati. Dalam Al-Quran banyak perkataan-perkataan yang menggunakan kalimah fil madinati tapi saya cuma ambil 3 sahaja daripada contoh yang ada, iaitu yang pertama dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman wa kana fil madinati. Nampak pergunaan dia fil madinati. Kerana apa dia guna al-madinati? Sebab sebelum tu ada harfu jar. Maka ayat ni dia mengatakan wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Fil ardi, nampak? Wala yuslihun. Maksud dia
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di bandar, wa kana fil madinati, maksudnya dan dikata sesungguhnya di bandar, Al-Madinah maksudnya bandar, maka di bandar itu ada 9 orang yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi, fil ardi, di bumi, wala yuslihun, dan mereka sedikit pun tidak melakukan apa-apa kebaikan. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala niswatun fil madinati. Nampak? Dia gunakan kalimah fil madinati baris bawah. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih faqad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Maksud dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesudah itu perempuan-perempuan di Mesir, wa qala niswah, niswah ni jamak, kata jamak kepada an-nisa, nisa satu, niswah ni ramai. Ramai perempuan fil Madinah, di bandar, yakni bandar yang disebut sini adalah bandar Mesir, fil madinati muraati, yang mencaci kepada Zulaikha, berkata isteri Aziz, iaitu berkata Zulaikha ini berkehendakkan dirinya, sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya, sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Kan disebut waqala niswatun fil Madinah, iaitu perempuan-perempuan yang berada di bandar. Bandar dekat sini maksudnya adalah bandar Mesir ketika itu. Kemudian yang terakhir, iaitu perkataan fil Madinah dalam surah Qasas ayat 18, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Dalam surah Qasas ni yang mana dia mengatakan sesungguhnya, mana surah Qasas tadi? Di bandar itu fa asbaha, sesungguhnya di bandar, pagi itu di bandar fil Madinah khaifan yataraqqab. Yang ni mereka ini berada dalam keadaan takut. Khaif ni takut. Okey, jadi nak sebut kat sini perkataan bandar, fil madinati, di bandar. Okey, kemudian kita pergi kepada ala. Okey, kita sebut tadi ala kan? Kita ambil dua perkataan iaitu fi dan ala. Yang pertama, alal ardi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi ayat 7, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di atas muka bumi, alal ardi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan, perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya. Maka Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi, sesungguhnya kami jadikan di atas bumi itu perhiasan. Kerana apa Allah jadikan bumi ini sebagai perhiasan? Untuk menguji siapakah di antara kita ini yang baik amalannya. Kemudian dalam surah Nuh ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala kata apa dekat surah Nuh? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ni kata Nabi Nuh alaihi salam. Kalau ayat ni kata wa qala Nuh Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan, jangan engkau tinggalkan 'alal ardi, di atas bumi ini, orang-orang kafir itu hidup di muka bumi. Nabi Nuh dia doa dekat Allah supaya hapuskan semua orang-orang kafir tu. Tuan-tuan tahu tak, daripada sebab inilah Nabi Nuh alaihissalam dia rasa berdosa. Saya ada baru je baca hadis berkaitan dengan keadaan kita di hari kiamat, ketika mana manusia ni dia akan pergi kepada nabi-nabi minta supaya diberi syafaat. Maka antara nabi yang kita pergi nanti adalah kepada Nabi Nuh. Kita minta, wahai Nuh, doalah kepada Allah, selamatkan kami ni. Mulakan penghisaban. Maka Nabi Nuh kata, sesungguhnya di dunia dulu aku telah melakukan dosa yang mana aku telah minta kepada Allah hapuskan umat-umatku. Maka inilah ayat dia.
Rabbi la tazar 'alal ardi, wahai Tuhanku jangan kau tinggalkan di atas muka bumi, di atas bumi orang-orang kafir ni untuk hidup. Okey, kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat orang-orang yang beriman, iaitu Allah Subhanahu wa taala kata, dan hamba-hamba Allah yang beriman, wa ibadur rahman, Allah hamba-hamba Allah ni bila mana mereka ni berjalan, allazina yamshuna 'alal ardi, di atas muka bumi ini dengan keadaan yang baik, tanpa hentak-hentak. Maksudnya orang yang baik itu, hamba Allah yang baik itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan sopan santun, dan apabila mereka bercakap dengan orang-orang yang jahil, maka mereka akan bercakap dengan percakapan yang salam, perkataan yang baik-baik. Dia tak adalah bila mana dengan orang yang jahil dia bercakap dengan bahasa yang kasar. Jadi inilah perkongsian kita pada minggu ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi saya buka kalau ada sebarang persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan apa yang kita belajar pada minggu ini. Sila kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, tanya sikit Ustaz. Ya saya, barakallahu fiik. Tadi yang kalimah Aisyah tu, semua tu dia boleh tanwin tak? Boleh sebut Aisyah tu tak? Tak. Dia hanya dengan perkataan dhammah sahaja. Dia tak boleh dhammatain. Aisyah tu, Fatimah tu, kemudian Safiyah tu. Okay. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tadi tu yang perkataan uridu tu. Uridu tu diikuti oleh perkataan samakan. Atas dia ialah majrur, right? Dia ada mansub. Mansub. Yuridu samakan. Samakan mansub. Kalau majrur baris bawah. Mansub. Jadi boleh tak kita gunakan selepas uridu al-samaka? Boleh tu? Uridu as-samaka boleh? Oh boleh juga. Maksudnya as-samaka tu kita khususkan ikan tu. Saya tak nak ikan yang lain. Contohnya orang tanya, okey, puan apa maza turidin? Uridu samakan. Ikan mana-mana je. Tapi kalau kata as-samaka, maksudnya ikan itu. Saya nak ikan yang tu. Puan dah tunjuk ikan tu. Maksudnya dia tak akan ambil lah ikan yang lain. Jadi akan berubah al tadilah al-samaka. As-samaka maksudnya tapi di hujung dia dia akan jadi mansub. Okey. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ada lagi soalan? Nak tanya pasal yang perkongsian tadi tu yang Ustaz kata jamak kepada perempuan tu, kalau mufrad apa tu Ustaz? An-nisa. Oh, An-nisa. An-nisa perempuan, seorang perempuan, tapi bila dia jadi ramai perempuan dia panggil niswah. Niswah ni kumpulan perempuan yang ramai. Okey. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ustaz, ya saya. Yang kita jawab macam tanya man anta, aina anta. Kalau kita tak guna fi, kita guna inda. Dekat. Kat mana? Awak kat mana? Boleh. Tapi sebab tadi kita nak berlatih menggunakan kalimah fi dengan kalimah ala. Jadi sebab tu kita menggunakan kalimah fi. Kalau nak sebut inda, inda tu maksudnya di sisi. Boleh saya nak sebut saya dekat dengan dia, saya berada dengan dia. Inda siapa? Boleh, tak jadi masalah. Tu dia fasahah ke dia amil? Dia bahasa fasahah. Inda tu maksudnya di sisi. Okey, maknanya kita dua-dua tu betul lah. Tak, maksudnya saya nak tanya, kalau saya tanya aina anti, betul puan nak jawab macam mana? Ana indal bait. Saya dekat rumah. Jadi ana fil bait. Kalau nak sebut indal bait kurang tepat lah. Kalau nak sebut ana inda, saya ni di sisi. Kalau kata biasanya kalau saya di rumah memang akan gunakan fil bait.
Itu yang lebih tepat lah. Orang tak sebut indal bait. Indal bait ni boleh difahami, tetapi mungkin boleh kata juga penggunaan beberapa kalimah orang Arab dia guna indal bait, ana indal bait. Ataupun saya berhampiran dengan rumah pun boleh. Maksudnya dia tak sampai rumah lagi, tapi hampir dekat rumah boleh. Sebab biasa dengan orang Arab memang dia guna indal bait. Indal bait. Mungkin tapi kalau yang fasahahnya fi lah. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fi. Ada lagi? Tak ada Jadi kalau tak ada, saya serah kepada Prof Nordin kalau ada sebarang pengumuman dan sebagainya sebelum kita mengakhiri kelas kita.